beberapa premis dan kawasan di Jerantuk ditutup susulan 4 kes positif COVID-19. Polis rampas lebih 51 kilogram syabu bernilai 2.5 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah petang ini bersama saya Umar Shah Musa. Kami bawakan kemas kini berita seluruh negara. Untuk laporan langsung berita setempat dari 3 negeri, Nurul Hidayah akan bersama anda. Baik, Sabah hari ini menerima Ketua Menteri baharu yang akan memimpin negeri tersebut. Fokusnya menangani pandemik COVID-19 selain menumpukan kepada pembangunan ekonomi negeri. Sarawak turut melihat usaha memperkasa pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi di Limbang serta Lawas. Juga pembinaan jaringan jalan raya untuk rakyat di negeri itu melibatkan kawasan Daro. Manakala tim kami di Perlis turun ke Universiti Teknologi Mara UiTM cawangan negeri itu bagi meninjau langkah yang diambil untuk mengelak jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar baharu yang mula mendaftar bulan hadapan. Butiran kesemuanya melalui perantara kami Muhammad Dia Sahlan, Damia Cassandra Manja dan juga Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Kita mulakan berita wilayah dengan laporan ini. 51.845 kilogram dadah jenis syabu dianggarkan bernilai 2.5 juta ringgit dirampas dalam satu serbuan di Kelebang Kecil, Melaka Jumaat lalu. Susulan itu turut ditahan 3 lelaki berusia 27 hingga 56 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Melaka, Superintendent Zulkifli Rashid berkata serbuan dibuat dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman bersama JSJN Melaka. Ketika serbuan di Kelebang Kecil, polis menemui dadah berkenaan dalam but dan tempat duduk belakang 2 buah kereta berasingan yang diletakkan di parkir sebuah pangsapuri. 2 lelaki yang juga anak beranak berumur 56 dan 27 tahun ditahan dalam serbuan itu. Manakala seorang lelaki lagi berusia 49 tahun ditahan ketika serbuan dibuat di Benut, Pontian, Johor. Pada 25 September 2020 lebih kurang jam 7.40 malam hingga 8.40 malam, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah membuat serbuan di kawasan Kelebang Kecil, Melaka Tengah, Melaka dan Benut, Pontian, Johor, di mana pihak polis telah berjaya menangkap 3 lelaki Cina tempatan serta merampas sejumlah dadah disyaki syabu. Tangkapan 3 lelaki Cina berumur di antara 27 tahun hingga 56 tahun, di mana rampasan dadah jenis syabu iaitu sebanyak 51,845 gram dadah disyaki syabu. Nilaian keseluruhan rampasan dadah adalah 2.5 juta. Hasil siasatan, suspek berusia 49 tahun mempunyai 6 rekod dadah dan 2 rekod jenayah lampau, manakala suspek 27 tahun mempunyai 10 rekod dadah dan seorang lagi suspek mempunyai 10 rekod dadah dan 1 kes jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang boleh membawa hukuman gantung mandatari jika disabit kesalahan. Semua tangkapan direman selama 7 hari sehingga 2 Oktober depan untuk siasatan lanjut. Semua aktiviti pasar malam, pekan sari dan majlis berskala besar termasuk kenduri di daerah Jerantuk ditangguhkan selama 14 hari mulai hari ini. Semua pusat riadah dan rekreasi yang tidak dapat menjamin aspek penjarakan fizikal turut tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh itu. Tindakan diambil berikutan pengesanan 4 kes positif baharu COVID-19 pada 25 dan 27 September di daerah berkenaan.
Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Jerantut dalam satu kenyataan memaklumkan ia termasuk lokasi aktiviti pendakian iaitu Bukit Seladang, Bukit Panau dan Bukit Merah serta Taman Tasik Teratai dan Via Ferata Paya Gunung. Turut ditutup Masjid Tengku Ahmad Jerantut dan Surau Al-Muflihin di Perumahan Awam Kos Rendah PAKR peringkat 3 dan 4. Tadika dan Taska di sekitar dan PAKR Bandar Baru Jerantut. Semua premis makanan di PAKR Bandar Baru Jerantut, PAKR 3 dan 4 juga hanya dibenarkan beroperasi menjual makanan secara bungkus buat masa ini. Selain itu, taklimat pelaksanaan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 yang dijadualkan di Jerantut selama 5 hari bermula Khamis ini juga telah ditangguhkan. Untuk maklumat lanjut, penduduk boleh hubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana di talian 09-266-1641 atau Bilik Gerakan Pejabat Kesihatan Daerah di 09-266-2744. Susulan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bersasar PKPDB di 4 daerah di Sabah iaitu Ladatu, Tawau, Semporna dan Kunak buka kuasa tengah malam tadi. Tinjauan ATM di beberapa lokasi tumpuan mendapati orang ramai mematuhi arahan berkenaan termasuk para peniaga yang menutup premis mereka. Bagaimanapun, terdapat beberapa premis masih dibenarkan beroperasi iaitu restoran bagi pesanan makanan berbungkus, pasar raya, kedai menjual keperluan harian, klinik dan farmasi. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengadakan 9 sekatan jalan raya di pintu masuk daerah Tawau. Buka, tapi kami terima arahan untuk tapau syak atau berbungkus. Tidak dibenarkan duduk dalam kedai lagi. Kami terima pelanggan sampai dari jam 8 pagi sampai jam 6 petang. PKPD ni telah diisytiharkan sebab keluargaku Heka Masampulna Matawau balah datu ambana makapolek pingga-pingga terpaksa na aningko maluma kerana menjaga kesehatan semua keluargaku magsawal nama perkawalan PKPD ni sementara waktu. Sepala Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penguatkuasaan PKPDB pentadbiran itu atas nasihat Kementerian Kesihatan dilaksana hingga 12 Oktober yang melibatkan 962,661 penduduk di 4 daerah berkenaan. Kerajaan akan membuat keputusan berhubung pemilihan vaksin COVID-19 awal tahun depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti Khairi Jamaluddin menyatakan ia berikutan data daripada beberapa ujian klinikal vaksin COVID-19 telah berada pada fasa ketiga dan akan dianalisa pada hujung tahun ini. Beberapa langkah ini, Malaysia akan dapat vaksin, akses kepada vaksin yang selamat dan yang terbukti berkesan dengan kadar yang cepat apabila vaksin itu dilulus oleh pihak regulator. Ya, di Malaysia regulatornya adalah National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya harap bahawa rakyat tidak rasa khawatir. Jelas beliau, Malaysia juga akan meneruskan perundingan bersama pihak Pelan Peruntukan Vaksin COVID-19, COVAX. Musti terus mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Peguam Negara bagi memperhalusi perkara tersebut. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran pengecas tanpa wayar nanotech di Ibu Negara. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, banci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita, banci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Banci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua.
Baik, Majlis angkat sumpah Ketua Menteri dan juga barisan menterinya menjadi tumpuan utama. Laporan dari Sabah. Kita bersama rakan penyampai Muhammad Dia Salan di RTM Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaiman yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor 65 tahun secara rasmi mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri Sabah ke-16 hari ini. Majlis Istiadat Angkat Sumpah dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Turut mengangkat sumpah 3 jawatan timbalan Ketua Menteri ialah Adun Lamak Datuk Seri Bung Mokhtar Radin 61 tahun, Adun Tambunan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan 72 tahun dan Adun Kundasang Datuk Dr. Joakim Gunsalam 62 tahun. Datuk Bung yang merupakan pengerusi BN Sabah turut menjawat jawatan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, manakala Datuk Dr. Jeffrey Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR sebagai Menteri Pertanian dan Perikanan serta Datuk Dr. Joakim, Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian. Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun pula mengangkat sumpah jawatan Menteri Kerja Raya dan Adun Taparuli Datuk Jahid Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Majlis menandatangani watikah pelantikan berlangsung di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Mairin Idang, Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Keith Soh dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong. Istiadat turut disaksikan isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Nurlida Tan Sri Arim Jasni, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi. Dilahirkan di Kampung Serusup Tuaran pada 10 Mei 1955, Datuk Seri Panglima Haji G. Noor merupakan anak jati Tuaran dan berasal dari keluarga petani dan nelayan. Berusia 65 tahun, anak kedua dari 3 adik-beradik. Ini merupakan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah. Datuk Haji G yang berketurunan Bajau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Serusup Tuaran pada tahun 1961 hingga 1966 sebelum menyambung persekolahan di Sekolah Menengah SM Tuaran dan Sekolah Menengah SM St. John Tuaran. Datuk Haji G mendapat kelulusan MCE iaitu antara pencapaian terbaik anak tempatan Tuaran pada ketika itu sebelum melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat dengan beasiswa kerajaan negeri dan berjaya memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Ekonomi Masyarakat. Pengalaman sebagai pembidato terbaik dan bijak berhujah ketika di bangku sekolah mendorong beliau untuk menceburi bidang penyiaran sebagai seorang juruheba di Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah RTM pada tahun 1976. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penolong pegawai pembangunan di Pejabat Daerah Tuaran dan penguasa kastam di Jabatan Kastam Sabah. Pada tahun 1990, beliau memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sulaiman menerusi tiket Parti USNO dan kekal menjadi wakil rakyat kawasan berkenaan di bawah USNO dan UMNO sebelum beralih kepada Bersatu dan memenangi kerusi sama dalam pilihan raya umum PRU Dun Sabah ke-16 baru-baru ini. Beliau memperoleh 5,919 undi, menewaskan 2 calon lain dari Parti Warisan Sabah dan Parti Cinta Sabah dengan majoriti 3,099 undi. Kemenangan tersebut mengekalkan rekod tanpa kalah beliau bagi kawasan tersebut sejak PRU 11. Sementara itu, ketika dalam kerajaan, beliau pernah dilantik sebagai setiausaha politik kepada Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar Baba pada tahun 1992 selain dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta pembantu menteri di beberapa kementerian. Ya, sementara itu, sebentar tadi Datuk Haji G mengumumkan pertukaran portfolio beberapa jawatan dalam Kabinet Negeri yang melibatkan jawatan dipegang Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji G, Datuk Bong kini memegang portfolio Menteri Kerja Raya, manakala Datuk Masidi sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan 2. Saya juga ingin umumkan bahawa Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Kerja Raya ialah Datuk Bung Mokhtar Radin.
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, dan juga merangkap Menteri Kawangan kedua ialah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Portfolio 5 lagi Menteri Kabinet berserta pembantu akan diumum dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Datuk Haji juga menyatakan Kerajaan Baharu Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan memberi keutamaan untuk memerangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negeri. Kita mengambil alih kerajaan ini dalam satu suasana yang bukan seperti biasa. Matlamat utama kita sekarang ialah untuk memulihkan ekonomi. Saya yakin menteri-menteri yang dilantik akan menggalas tanggungjawab mereka dengan baik. Saya yakin mereka semua ada pengalaman. Datuk Haji menyatakan demikian dalam sidang media pertamanya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS, Kota Kinabalu sebaik mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Bung Mokhtaradin yakin kerajaan negeri baru ini akan bertahan lama. Katanya setiap parti dalam GRS mempunyai kerjasama erat dan kesefahaman padu dalam memastikan matlamat utama kerajaan baru tercapai. Fokus utama kami iaitu untuk membantu kerajaan negeri membangun ekonomi, membela untuk nasib rakyat, melaksanakan Aku Janji iaitu manifesto yang telah kami tawarkan kepada rakyat, dan fokus utama iaitu membendung serangan penyakit COVID ini. Mengenai pertukaran portfolio beliau, Datuk Bung yang bercakap dalam sidang media di kediamannya di Kota Kinabalu menjelaskan tiada sebarang isu yang perlu diperbesarkan kerana GRS fokus untuk mencapai matlamat kerajaan baharu. Pemimpin prihatin dan mesra rakyat tegas dalam membuat keputusan dan kenal sejarah politik negeri Sabah. Itu antara pendapat para pemimpin tempatan terhadap Ketua Menteri Sabah ke-16, Datuk Seri Panglima Haji Nur. Saya melihat beliau sebagai seorang pemimpin yang sangat mesra rakyat. Saya memberi kredit kepada beliau kerana beliau sentiasa tinggal di dalam kawasan. Rumahnya di Sulaman, Sursuk. Dan beliau tinggal di sana. Tidak pernah tinggal di luar. Dalam hal-hal kebenaran, dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal kebaikan, beliau tidak bertolak ansur. Beliau mau kebaikan diteruskan, kebenaran diperjuangkan, nasib rakyat dibela. Itulah ketegasan beliau. Beliau tidak mau bertolak ansur dalam hal-hal yang boleh menjejaskan rakyat. Dia telah menaruhi beberapa kementerian. Jadi saya berpendapat beliau faham tentang apa harus dibuat apabila nanti mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Beliau tahu tentang masalah bandar dan luar bandar. Ada satu pilihan yang tepat. Dia seorang yang bagi saya seorang yang humble sebab saya mengenalinya. Bukan saya daripada politik, daripada saya kecil sewaktu ayah saya menjadi pegawai daerah di Tuaran dan dia merupakan seorang penolong pegawai daerah. Harapan kita supaya kerajaan yang baru ini untuk terus bekerja kuat untuk membantu rakyat di bawah itu. Dan kita mau pemimpin baru yang sekiranya ada yang dilantik supaya terus membantu rakyat. Secara pribadi, beliau ini adalah pejuang politik sejak dahulu lagi dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam arena politik dan memahami rakyat di negeri Sabah ini. Pemimpin-pemimpin berkenaan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih dia Sahlan langsung dari Sabah. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika kembali lagi selepas ini.
Kembali semula dalam berita wilayah. Sebelum ke berita selanjutnya, kita tinjau seketika perkembangan terkini cuaca di seluruh negara bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah tenggara dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan ini, masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta elok bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Jika kita menerima pengaruh angin daripada arah tenggara, kebiasaannya ianya membawa kelembapan dan akan berlaku penumpuan angin di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia, dan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Keadaan ini dapat diperhatikan dengan lebih terperinci melalui paparan gambar radar. Pada ketika ini, seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di selatan semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Johor, negeri Melaka, negeri Sembilan, Selangor dan juga di selatan negeri Pahang. Keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di utara dan juga pantai timur, alhamdulillah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian Kudat, bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau bagi negeri Sabah. Keadaan ini juga kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian kecuali di bahagian Miri. Keadaan lembap bagi negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, laporan lintas langsung dari Sarawak hari ini melihat pendekatan kerajaan negeri ke arah memperkasa pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi di Limbang serta Lawas. Butirannya kita bersama Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam hormat. Terdapat 3 kes positif baharu COVID-19 dikesan di daerah Kuching hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat sebanyak 709 kes. Kes ke-707 merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang baru balik dari negara Arab Saudi. Kes bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital di Mekah. Manakala kes ke-708 dan kes ke-709 pula merupakan suami isteri warga negara Myanmar yang baru balik bercuti dari negara asal mereka melalui Kuala Lumpur. Kes 708, isteri kepada kes ke-709 adalah seorang pensyarah di sebuah universiti di Sarawak dan telah berkhidmat di Kuching sejak tahun 2012. Tiada kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada hari ini. Sarawak menghormati keputusan negara jiran Brunei Darussalam berhubung perintah bayaran keluar dan bayaran masuk ke negara itu bermula 1 Oktober ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg menyatakan beliau menyerahkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menimbang perbincangan bersama negara jiran mengenainya. Kita telah meminta Menteri Kanan kita, Datuk Fadilah, bersama dengan Hishamuddin untuk mencari jalan bagaimana ia boleh tidak membebankan
masyarakat kita, kerana khususnya di kawasan utara ini termasuk Limbang, Lawas dan Miri, mereka selalu berulang-alik di antara Brunei, Malaysia Begawan dan juga kawasan Brunei dengan kita. Tambahnya, antara perkara perlu dilakukan kini ialah mencari cara dan kaedah pembayaran caj berkenaan. Isu bayaran dikenakan oleh negara itu antara yang disuarakan oleh penduduk Limbang dan Lawas sebelum ini. Bagaimanapun, Brunei Darussalam bersetuju untuk menangguhkan bayaran selama 2 bulan sebelum ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Inovasi dan Integriti Jabatan Tanah dan Survey Sarawak di Lawas. Kementerian Keuangan dan Ekonomi Brunei dalam kenyataannya sebelum ini menyatakan akan mengenakan bayaran masuk dan bayaran keluar kepada semua warga negara. Ini termasuk warga negara Brunei yang hendak keluar dari atau masuk ke negara itu melalui pos-pos kawalan darat sama ada menaiki kenderaan atau berjalan kaki. Kadar caj ialah $3 Brunei dikenakan untuk setiap seorang bagi satu hala perjalanan. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata penubuhan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA merupakan pendekatan Kerajaan Sarawak ke arah memperkasa pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Limbang dan Lawas. Ujarnya 1.5 bilion ringgit diperuntukkan kerajaan dalam tempoh 2 tahun bagi tujuan itu. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, peruntukan yang besar dalam NRDA membolehkan pelbagai projek-projek besar melibatkan infrastruktur asas dapat dilaksana sekaligus berupaya membawa limpahan ekonomi di kedua-dua daerah itu. Ini meliputi seperti projek jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik dan pembinaan lapangan terbang dan lain-lain. Jadi saya buatlah agensi pembangunan di utara, Northern Regional Development Agency di bawah Rekoda. Dan the reason, sebabnya ialah kita tidak mahu membangun top down, dari atas ke bawah. Kita mahu bawah ke atas, iaitu bottoms up. Tambahnya, selain melonjakkan sektor pertanian, infrastruktur yang tersedia kelak akan merancakkan sektor pelancongan tempatan sekaligus memberi ruang ekonomi seperti tarikan yang terdapat di Gunung Buddha Limbang. Beliau bercakap dalam ucapannya pada majlis makan malam di Stadium Tertutup Lawas. Satu jawatankuasa bertanggungjawab terhadap keperluan sekolah-sekolah mubalik di Sarawak akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas berkata beliau telah berbincang dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg mengenai masalah-masalah yang dihadapi sekolah mubalik dan Ketua Menteri meminta agar jawatankuasa khas ditubuhkan untuk menangani masalah tersebut. Menurut Datuk Amar Douglas, jawatan kuasa khas itu akan diletakkan di bawah unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR seperti jawatan kuasa yang bertanggungjawab ke atas sekolah-sekolah Cina di Sarawak. Jelasnya, beliau telah mengarahkan agar mesyuarat diadakan minggu depan dan wakil gereja Anglikan, Katolik dan Metodis akan menghadiri mesyuarat berkenaan untuk membentuk ahli jawatan kuasa. Datuk Amar Douglas yang juga menteri bertanggungjawab ke atas UNIFOR menambah sekolah mubalik memainkan peranan penting dalam sektor pendidikan negeri pada masa dahulu, kini dan akan datang. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyampaian geran tambahan 1.5 juta ringgit untuk pembinaan Diocese of Kuching's House of Epiphany di Kuching. Pada majlis itu, beliau juga menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembinaan antara Biskop Anglikan Sarawak dan Brunei, Reverend Dato' Donald Jude dan Ketua Eksekutif Lia Construction Sedia Berhad untuk pembinaan House of Epiphany bernilai 10 juta ringgit di kawasan St. Thomas Cathedral Kuching. Datuk Amar Douglas turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri atas sumbangan kerajaan negeri sebanyak 7 juta ringgit untuk pembinaan tersebut. Menyentuh mengenai pelantikan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Sabah, Dato' Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, beliau berkata Sarawak bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak yang mementingkan kehendak dan keperluan rakyat. Katanya yang penting adalah kestabilan politik dan kerana itu Sarawak menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri.
Jabatan dan agensi awam di Lawas diminta menyalurkan maklumat tepat berkaitan jenis bantuan yang ditawarkan kerajaan kepada rakyat. Demikian saranan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan bagi membolehkan rakyat mengenal pasti bantuan yang dapat dipohon, khususnya golongan yang memerlukan. Dato' Amar Awang Tengah menyuarakan isu tersebut setelah menerima maklum balas daripada penduduk Lawas berkaitan permohonan bantuan mereka yang tidak layak. Beliau berkata perkara itu perlu dipertimbang untuk mengelak isu sama berulang. Timbalan Ketua Menteri berucap demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Punang Lawas. Dalam perkembangan lain, beliau menyarankan penduduk Lawas yang memiliki bot persendirian supaya mendaftar bot mereka untuk peroleh lesen. Ini bagi membolehkan mereka untuk mendapat bantuan daripada kerajaan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia langsung dari Sarawak. Baik saudara, untuk perkembangan seterusnya kita bersama rakan penyampai Syah Musa. Silakan Syah. Baik, terima kasih dia. Penggunaan teknologi baru perlu diberi keutamaan oleh pentadbiran Mahkamah Syariah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pengalaman Malaysia daripada episod pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa penggunaan teknologi merupakan satu kewajipan. Jelasnya, pentadbiran Mahkamah Syariah antara yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Ini termasuk penutupan mahkamah yang memerlukan sistem kehakiman berfungsi dalam keadaan norma baru seperti pelaksanaan urusan mahkamah menerusi sistem dalam talian. Tanpa teknologi, pentadbiran sistem kehakiman Islam boleh terencat dan seterusnya menghalang pelaksanaan keadilan yang merupakan suatu tuntutan agama. Ini adalah sebahagian daripada norma baru dalam pentadbiran kehakiman Islam yang mesti diberikan tumpuan. Perdana Menteri berucap dalam Majlis Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 di Hotel Melbourne Peak, Sepang. Tambah Tan Sri Muhyiddin, jaminan perlembagaan terhadap pelaksanaan hukum syarak amat penting kepada kehidupan umat Islam. Ia merupakan sebahagian daripada prinsip memelihara agama dalam maqasid syariah yang dilaksanakan. Di Malaysia, pemakaian undang-undang Islam dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri-Negeri dan Akta serta enakmen yang berkaitan. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab dalam insiden parapet atau panel konkrit tembok sisi jambatan yang terjatuh menghempap sebuah kereta pada 19 September lepas. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, pihaknya masih menunggu laporan dan siasatan penuh pihak Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Beliau berharap siasatan dan laporan itu dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum sebarang tindakan lanjut dapat diambil. Once kita dah dapat nanti pelaporan penuh daripada CIDB dan DOSH, kita akan menentukan apakah bentuk tindakan, apakah penambahbaikan, dan ianya akan menjadi satu lesson yang perlu kita bangunkan untuk menambah baik apa sahaja kelemahan. Sama ada dari segi bentuk design, kaedah pelaksanaan ataupun metod, sama ada dari segi pengawasan, termasuklah peranan profesional, sama ada konsultan, the checker ataupun the safety health officers yang berada di tapak, itu kita kena lihat secara keseluruhan. Jelasnya, siasatan dilakukan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB 1994 Akta 520. Selain itu, kerja-kerja pembinaan dihentikan serta-merta oleh pemaju projek lintasan Kota Holding Sdn Bhd Prolintas susulan kejadian itu. Dalam kejadian 19 September lalu, seorang wanita nyaris maut apabila kereta dipandunya ditimpa batu konkrit dari struktur pembinaan yang jatuh dari tapak projek Lebuh Raya Suka.
Kes denggi di Melaka merekodkan peningkatan kes denggi sebanyak 27.19% atau 453 kes berbanding tempoh sama tahun lalu dengan rekod 1,666 kes. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Melaka, Rahmat Mariman berkata, peningkatan tersebut membimbangkan apabila sehingga 26 September lalu sebanyak 2,119 kes denggi didaftarkan di negeri itu. Menurutnya, trend peningkatan itu dilihat semakin ketara dan langkah segera mengatasinya perlu dilaksanakan. Daerah Melaka Tengah telah menyumbang kes sebanyak dengan jumlah 1,397 diikuti oleh daerah Jasin dengan jumlah kes 399 dan Alor Gajah 323 kes. Dan trend peningkatan kes adalah melebihi paras amaran. Amaran kebangsaan. Kumulatif kes kematian di negeri Melaka adalah 6 kes kematian dengan kadar kematian kes sebanyak 0.28%, melebihi paras yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 0.22%. Beliau berkata terdapat 161 wabak dilaporkan masih aktif dan daripada jumlah itu sebanyak 14 kes lokaliti hotspot yang melebihi tempoh wabak 30 hari. Mengulas lanjut, Rahmat berkata, sejak Januari hingga September, sebanyak 110,229 premis diperiksa Jabatan Kesihatan Negeri untuk menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Daripada jumlah itu, sejumlah 6,327 premis termasuk kediaman didapati positif pembiakan dan sejumlah 805 kompaun dikeluarkan kepada pemilik premis. Baik saudara, Oktober bulan pendaftaran bagi pelajar baharu Universiti Teknologi Mara UiTM cawangan Perlis, dan dalam kebiasaan baharu pasti ada syarat-syarat yang ditetapkan pihak pengurusan agar pelajar-pelajar terhindar daripada penularan COVID-19. Kita ikuti butirannya bersama rakan penyampai Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio berita RTM di Kangar. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis sudah bersedia menerima kemasukan hampir 7,000 pelajar sesi pengajian Oktober ini dengan prosedur operasi standard baharu. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Dr. Kuzi Ismail, pihak universiti telah bersedia bagi memastikan semua pelajar mengikuti kebiasaan baharu yang telah ditetapkan. Dan hanya pelajar dan waris, satu seorang waris sahaja dibenarkan masuk untuk bawa barang-barang mereka ke kolej kediaman, dan hanya selepas itu waris dimohon untuk baliklah. Pada kebiasaannya kalau tahun lalu waris dibenarkan untuk ambil anak untuk pergi berjalan keluar dan bawa balik pada petangnya, tapi pada kali ini waris hanya menghantar pelajar saja dan lepas itu balik. Dan pelajar akan menetap di dalam kolej, dan peraturan kita kali ini disebabkan kita masih lagi pemulihan dan tidak mahu apa-apa merebaknya COVID-19 ini. Jadi kita telah mengambil maklum bahawa semua pelajar yang telah masuk dan mendaftar dalam kolej, kita tidak benarkan keluar kampus. Tambahnya, waris pelajar dinasihatkan untuk mengikuti semua arahan pihak universiti semasa pendaftaran pelajar baharu pada 9 hingga 11 Oktober depan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Kesemua pelajar bakal mengikuti sesi pembelajaran menerusi kaedah Online Distance Learning ODL, kecuali bagi program yang mempunyai aktiviti pembelajaran secara amali dan program yang dikawasli oleh badan profesional sahaja yang melakukan kelas secara bersemuka mengikut nisbah ditetapkan. Manakala aktiviti co-curriculum berjalan seperti biasa mengikut kebenaran MKN. Program bicara buku yang dilaksanakan secara berkala berupaya melahirkan individu yang seimbang dan bernilai murni serta membentuk emosi yang baik melalui pengalaman intelektual. Ia berupaya membantu pelajar-pelajar untuk mengenali personaliti diri dan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Melalui aktiviti bicara buku ini juga potensi ilmu dan pemikiran yang dapat diterjemahkan. Bidang keluar adalah bidang yang mencatat upaya siap diri. Tidak semua individu dikurniakan bakat dan kemahiran sebagai seorang guru. Saya berharap siswa-siswi dapat mengapresiasikan medium sebegini untuk percambahan minda yang sihat dan segar.
Baginda bertitah merasmikan program bicara buku Mufti Perlis peringkat Institut Pendidikan Guru Perlis yang berlangsung di kampus IPG Kanga. Bicara buku bertajuk Kewajipan Memahami Realiti Sebelum Berfatwa disampaikan Mufti Perlis Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Program yang dilaksanakan Jabatan Mufti Perlis dengan kerjasama IPG Kampus Perlis ini dihadiri 171 pelajar baharu IPG yang mendaftar pada awal September lalu. Perlis bakal kehilangan tukang besi tradisional kerana tiada yang berminat untuk mempelajari serta mewarisi kemahiran seni pertukangan tersebut. Demikian keluhan satu-satunya tukang besi tradisional di negeri ini, Low Eugene, yang kini berusia 82 tahun. Low Eugene mewarisi seni pertukangan besi dari mendiang bapanya sejak usia remaja. Beliau meneruskan perniagaan pertukangan besi sehingga kini di Bandar Kanga. Meskipun pelbagai teknologi seni pertukangan besi digunakan, beliau lebih selesa menggunakan kaedah tradisional yang diwarisinya sejak lebih 60 tahun lalu. Meninjau proses pembuatan sebilah parang yang mengambil masa hampir 1 jam, susuk tubuh warga emas ini masih gigih membakar besi dan dicanai menggunakan kudrat tuanya. Beliau hanya menggunakan mesin penempa besi bagi mendapatkan ketebalan sekata bagi sesuatu produk. 70% proses pembuatan dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang hampir seusia dengannya. Tak boleh. Ini susah cari orang. Ini kerja susah. Tak boleh tahan. Pasal apa susah? Ada sikit orang tak mau, tak tahan. Ini hangatlah tu mau. Siapa tak mau. Jelasnya lagi, harga produk buatannya seperti parang, pisau dan tajak lebih mahal berbanding yang tersedia di pasaran kerana ia dibuat khas menggunakan tangan. Sekian paparan berita dari Perlis, saya Ahmed Iqbal Arif Yaakob, kembali ke Angkasa Puri.